Tajuk ataupun subjek yang dibincangkan pada malam ni adalah falsafah dan isu semasa. Kita punya modul MPU 1043. Membincangkan tajuk, kita telah pilih tajuk penceraian. Penceraian, ya. Okey. So, selamat datanglah kepada rakan kita, Azhar. Okey, so saya teruskan. So, kita telah sebulat suara untuk memilih falsafah kemanusiaan. So, falsafah kemanusiaan yang kita pilih tajuk adalah penceraian di dalam era pandemik. Maksudnya penceraian ni kita sering kali dengar. Di era pandemik ni terdapat terlalu banyak sangat penceraian telah berlaku. Antaranya penceraian rumah tangga yang agak kritikal yang boleh kita bincangkan dan boleh kita ketengahkan dalam tugasan yang diberikan. Dan di sini kita ada 5 isu. So, salah satunya kita akan bincangkan tentang yang pertama statistik. Yang kedua adalah faktor. Yang ketiga kesan. Dan keempat adalah solusi. Dan kelima adalah rujukan. Di mana kita dapat rujukan apa semua. So, untuk statistik, mungkin kita boleh tanya Tuan Anas Azhari lah untuk mulakan kita punya perbincangan pada malam ni. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Khairi. So sebelum tu sebab ini bagi saya kita dalam modul falsafah dan isu semasa, kalau tengok daripada segi falsafah kemanusiaan, kalau contoh yang dalam PA tu nyatakan COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. So tadi kita ambil tajuk penceraian. Tapi saya rasa cadangan atau bahasa yang lebih indah untuk kita guna sebagai dalam falsafah ni, mungkin kita guna tajuk kita letak keruntuhan rumah tangga dalam era pandemik. Okey, kejap. Tajuk tu kita setkan sebagai keruntuhan rumah tangga dalam era pandemik. So sebab COVID-19 ni, pandemik ni kita tak tahu sampai bila habis. So dalam era pandemik ni mungkin akan berlaku penceraian lah. So untuk orang kata kita dapatkan statistik ini, sebab dia mungkin akan memberi kita boleh tengok statistik yang lepas daripada internet dan sebagainya, Google ataupun kita media massa. Seterusnya kita masuk tentang faktor penceraian. Biasa kita sering kali dengar lah. Biasanya terdapat terlalu banyak faktor penceraian di dalam era pandemik ni. So mungkin Tuan Haikal ada benda yang boleh kita ketengahkan, faktor-faktor. Silakan Tuan. Faktor maksudnya nak dapatkan informasi tu daripada mana lah kan? Biasanya kita boleh ambil daripada berita harian, statistik perangkaan, Jabatan Perangkaan. Lepas tu dalam Google pun banyak dalam Facebook sendiri pun, kalau daripada page-page yang menyatakan tentang perceraian dalam Facebook kementerian pun banyak statistik yang boleh kita dapat dari situ. Dan untuk jadikan isi dalam kita punya point nanti lah kan. Okey, boleh. Tak masalah. So, kita bincangkan tentang faktor. Biasalah kita terlampau banyak punca-punca kenapa berlakunya penceraian di dalam era pandemik. Ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang mungkin boleh bagi pendapat? Mungkin dari segi tiada persefahaman di antara pasangan. Okay, nice. Itu salah satu. Masalah kewangan. Perkahwinan jarak jauh. PJJ. PJJ saya rasa jadi faktor juga kot. So komunikasi Penceraian. yang kesan lah. Ya, sebab selalunya PJJ ni jarak yang jauh. Lepas tu ada kemungkinan akan berlakunya penceraian. Berlaku perselingkuhan ke,
Ada orang ketiga ke? Set kurang apa? Betul juga tu sebab jarak jauh kita kan masa pandemik ni tak boleh nak rentas. Jadi tu pun salah satu juga faktor. Tak boleh nak bagi perhatian penuh lah maksudnya. Sebab kena ni kan. Sebab jarak jauh kan. So bila jarak jauh ni nak jumpa pasangan tak boleh sebab faktor PKP dan selanjutnya lah macam tu saya rasa. Okay, so kita dapat kita dapat kesan apa terlampau banyak faktor-faktor lah yang menjadi punca perceraian. Okey. So, okay. Saya nak catat untuk kita masukkan dalam infografik kita. Tapi berkenaan tadi salah satu yang Syah dengan ni bagi dengan Farida bagi berkenaan PJJ kan sebab tak boleh rentas negeri. Lepas tu tadi Arwan dengan ni ada bagi berkenaan kewangan. Lagi boleh lah kita bagi kalau boleh seorang satu bagi faktor-faktor pula. Tadi ada satu lagi ketidakfahaman. Saya rasa faktor tu faktor berhenti kerja sebab pandemik COVID-19 ni boleh juga jadi faktor sebab yalah COVID-19 nak banyak Masalah kewangan lah. Yang tu boleh masukkan dalam depres ke? Masalah kewangan ni menjadi antara penyebab utama juga berlaku dalam perceraian kerana ramai suami dihentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Ya, betul. Okay. Banyak kes berlaku pun melibatkan golongan B40 seperti pekerja kilang, pembantu makan, ada juga yang bekerja sendiri seperti peniaga kecil. Kebanyakan mereka ni hidup umpama kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Okey, masalah kewangan boleh menimbulkan konflik rumah tangga. Betul. Okey. Isi penting, isi baik tu. Jelas kan? Jelas. Okey. So terima kasih Tuan Izrah untuk penjelasan yang orang kata itu bab dalam kewangan. Biasanya B40 banyak yang berlaku perceraian. Okey, so saya tak nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan terlampau lama. So kita masuk kepada yang ketiga lah, poin yang ketiga iaitu kesan. Apa kesan-kesan apabila berlakunya terdapat terlampau banyak sangat perceraian ni? Apa kesan-kesan yang kita punya masyarakat kita hadapi? So mungkin Puan Siti Faridah boleh bagi pendapat sikit? Kesan mungkin salah satunya pada anak lah. Anak bila tengok mak ayah bercerai, jadi diorang pun nak kena bagi masa, jadi akan jadi stres lah dekat situ anak, salah satu anak. Lepas tu satu lagi bila perebutan lah siapa nak jaga anak. Jadi sebab tu lah anak akan jadi stres. Itulah salah satunya. So anak akan jadi mangsa lah ni. Anak akan jadi mangsa. Anak jadi mangsa lah. Trofi lah, siapa yang menang, siapa kalah. Betul. Sebab diorang mesti akan berebut punya kalau bercerai ni. Salah satu lagi yang kita tengok ada pasal anak, lepas tu pasal wife jadi macam dia bila dah bercerai ni kadang-kadang isteri dia bergantung dengan suami. Bila dah jadi perceraian ni masalah dengan bini jugalah sumber pendapat. Itu pun salah satu faktor juga nanti kesan dia bila berlaku perceraian. Hilang sumber. Hilang sumber. Saya cadang untuk kesan ni mungkin kita boleh bincang dia daripada tiga aspek lah. Aspek pertama yang tadi macam Puan Faridah cakap tu betul lah berkenaan tentang pasangan. Berkenaan apabila pihak perempuan akan jadi depression dan sebagainya lah sebab dia sebelum ni dia bergantung kepada suami, pendapatan suami, tiba-tiba bila berpisah dengan keadaan era pandemik, peluang untuk pekerjaan susah nak dapat, mungkin akan menyebabkan dia depression. Itu aspek daripada aspek wanita pasangan tersebut, dan kita mungkin boleh bincang kesan ni daripada aspek anak, dan dari yang ketiga adalah aspek negara. Aspek negara ni apa yang akan berlaku kepada kesan kepada negara lah. Untuk contohnya bila berlaku banyak perceraian, apa yang berlaku? Okay, dah.
Okey, dah start record lah. Okey, boleh Gary? Boleh, dah record. So, okey dah on Okey eh. Okey, boleh start. Okey, Gary boleh eh? Okey, boleh. So, kita teruskan lah. Boleh Gary? Okey, sorry sebab ni tadi. So, kita teruskan lah. Kita teruskan perbincangan kita pada malam ni dengan kesan lah. Kesan-kesan yang terdapat pada isu penceraian di dalam era pandemik ni. So, mungkin kita boleh sekali lagi tanya kepada Tuan Anas untuk bincangkan berkenaan kesan-kesan yang terdapat dalam penceraian, isu penceraian ni. Silakan Tuan. Okay. Untuk kesan ni saya cadangkan untuk semua bagi pendapat lah masing-masing. Dan saya cuma minta kesan ni kita pecah kepada 3. Yang pertama iaitu kesan terhadap pasangan tersebut, sama ada dari pihak wanita ataupun dari pihak lelaki. Yang kedua, kesan terhadap anak. Yang ketiga, kesan terhadap negara. Itu yang penting terhadap negara lah. So 3 tu mungkin Puan Farida ataupun dan Puan Syafiza dan yang lain-lain, tuan-tuan yang lain boleh bagi satu contoh kesan apa, sebab saya akan record kerana saya akan catatlah untuk kita masukkan dalam infografik kita. Mungkin kita boleh dengar cadangan pada Puan Farida. Silakan Puan. Cadangan yang pasal untuk anak tu akan jadi macam bila ada kesan dia tu akan jadi kurang keyakinan terhadap dia bila dia membesar lah. Salah satu kesannya adalah sebab dia akan pendam, dia akan memupuk sikap pemarah. Sebab dia bila dia pendam, dia akan jadi marah lah. Sebab dia jadi macam tak yakin apa akan datang lah, masa akan datang. Sebab dia dah takkan percaya macam mana bila dia tengok ayah dengan mak dia bercerai macam tu kan. Jadi dia macam tak yakin lah. Yang tu yang saya ada tengok dekat dalam satu website The Asian Parent lah. Yang tu adalah salah satu kesan terhadap anak. Sebab dia macam hilang tumpuan dalam pelajaran. Itu adalah salah satu kesan yang saya tengok lah. Dan kurang pegangan agama. Itu yang untuk kesan terhadap anak lah. So kesan kedua, kesan kepada negara mungkin kita Maksud yang Puan maksudkan tadi tu bermakna macam anak tu hilang perhatian dan hilang tumpuan pelajaran ni means maksudnya dari segi anak tersebut dia tidak boleh beri tumpuan macam tu Puan maksud Puan? Betul. Anak tu tak boleh nak bagi ketumpuan lah. Puan untuk pelajaran dia macam dia nak tumpukan pelajaran tu sebab dia beremosi. Dia hilang motivasi lah kiranya macam tu. Mungkin saya boleh masukkan dalam infografik tu masalah sosial lah. Mungkin. Mungkin boleh. Kita boleh sebut sebagai anak ni trauma ke? Sebab tadi yang Puan tu hilang tumpuan pelajar, hilang keyakinan, depression ni semua ni maksudnya yang dia cenderung ke arah perkara yang tak baik. Maksudnya kita quotekan dalam satu quote iaitu sebab infografik ringkas kan.
Jadi kita letak dalam satu istilah masalah sosial lah. So mungkin kita boleh letak ni kan. So untuk kesan kepada pasangan tu mungkin tuan-tuan pula boleh bagi, tuan-tuan saya cadangkan mungkin Syah boleh bagi apa kesan terhadap wanita dan yang lain-lain, Izraf, Arwan boleh bagi kesan terhadap kaum lelaki. Yep, betul. So, Kaum lelaki. dua pihak betul. Bukan sebab wanita je, mesti lelaki pun ada kesan. Ya. Sebab dia ni, lelaki ni ada antara tu dalam keluarga dia mempunyai contohlah 2-3 orang anak. Cuba bayangkan bagaimana tidak dalam rumah tangga kita sering Berlaku habis perceraian. lebih masa dalam rumah lah yang kata dalam keadaan sekolah tutup anak pula kerap meminta makan ke duit pula tak ada. Okey, manusia normal macam kita ni lelaki mungkin cepat marah dengan duit tak ada. Faham tak? Okay. Saya rasakan sorry kalau saya celah, kalau bagi dekat lelaki pun ada stres dia tau. Saya rasa kalau berlakunya perceraian, so faktor yang dia kena fikir, benda yang dia kena fikir, satu, pertama nafkah terhadap masa-masa edah. Yang keduanya nafkah terhadap anak yang dia nak kena bagi. Betul tak? Faktor kiranya lebih Betul, kepada kewangan. Betul. So Lelaki dia memang jadi akan stres lah kat situ. Memandangkan dengan pandemik ni, kalau dia hilang kerja, isteri tuntut nafkah anak, isteri tuntut nafkah untuk diri dia. So berlakunya stres lah kat dia kat situ. So benda ni macam-macam boleh jadi. Tu yang ada kes bunuh diri lah, apalah macam tu lah. Saya rasa pendapat saya lah. Lelaki akan dapat tekanan dengan cepat lah. Betul. Sebab anak nak makan lagi, isteri Sama minta dengan duit perempuan lagi. sekali. Sebab dia kesan perceraian kan. Saya rasa yang tu boleh diterima kot. Kita Maksud boleh Tuan, ketengahkan lah nanti. maksud Tuan Izraf, sebab saya nak catat, maksud Ha? Tuan Izraf berkenaan yang pengurusan anak lah yang Tuan Izraf maksudkan tadi. Maksud pengurusan rumah tangga yang terpaksa ditanggung oleh pihak lelaki lah macam tu Ya. Yang mudah Lelaki. difahami lah kan. Ya, dia tak bekerja. Lepas tu dengan anak yang sekolah Ramai. tak. Okey. Lepas tu duit dia saving tak ada. Okey, duit simpanan tak ada pula. Anak pula nak meminta itu, nak minta ni makan, nak beli makan tak dapat. Situ akan timbul tekanan. Situ akan jadi suami isteri mula bergaduh. Faham tak? Ini. Faham? Itu cepat akan berlaku perceraian. Cepat lafaz perceraian. Itu dari segi pada sudut lelaki. Lelaki. Boleh tuan-tuan bagi contoh dari sudut wanita pula. Apa kesan terhadap wanita tersebut bila berlaku perceraian ni? Sebab sekarang ni human right pun lebih kepada kita tumpu pada wanita kan, of course lah. Girl is always. Kalau wanita pula saya rasa first dia stres. Yang keduanya dia kalau contohlah suami minta cerai dengan faktor-faktor masalah yang berlaku, dia pun jadi meroyan ke apa ke, dia punya macam mana tak boleh fikiran dia bercelaru. Fikiran dia celaru macam tu. Dia murung. Macam itulah saya rasa. Emosi terganggu lah. Yes, emosi terganggu. Depression. Yes, betul. Okay. Ada tak lagi dua kita kena, sebab sekarang ni, sebab kalau ikut dari isu semasa ni memang isu semasa ni memanglah kaum wanita ni, mungkin tuan-tuan boleh bagi satu atau dua lagi contoh berkenaan wanita punya part ni, sebab saya baru dapat satu. Dia punya stres, emosi ni dalam bracket dalam infografi ni kita boleh masukkan emosi terganggu lah. Tapi mungkin dari segi aspek lain, kesan terhadap wanita tu. Saya boleh bagi, bila wanita ni dah bercerai dengan suami dia, saya rasa kalau setiap rumah tak semestinya ada yang
perempuan bekerja, betul. Ada yang jadi suri rumah. So bila bercerai tu maksudnya macam yang seorang tu macam perempuan tu jadi suri rumah, so bercerai tak ada punca pendapatan. So dia dah hilang arah macam mana nak cari pendapatan dengan anak ramai lagi, dengan nak bagi makan, bagi susu. So kat situ dia dah hilang arah tuju macam mana nak dapatkan bantuan. Sekarang ni ialah sebelum ni ramai yang tak endah tak endah je untuk beri bantuan ni, betul. Itulah kalau Disisihkan keluarga dalam permasalahan yang berlaku macam tu. Faktor maksudnya faktor keluarga dia tak nak terima yang dia ni dalam ada masalah apa semua macam tu. Macam tu lah saya pun. Yang tadi yang dimasukkan tuan tadi adalah hilang punca pendapatan lah, sumber pendapatan. betul. Tekanan dengan perbelanjaan barang dapur Kebanyakan perempuan ni dia dia akan cepat tekanan jugalah. kanan kan. Yang maksud Puan Syah tadi tu yang kata orang rumah dia apa tadi? Family, keluarga tak support maksudnya macam tu. Tanggapan orang Tiada luar. sokongan lah, tak ada sokongan. Dia ada Tak sokongan pada daripada pihak- ahli keluarga. pada pihak keluarga. Lepas tangan macam ahli keluarga mak ayah lepas tangan macam tu, tak ada moral support macam tu. So tu kita boleh masuk dalam faktor ataupun kesan. Kesan. Kalau kata Kesan, saya rasa Kesan lah, kesan. Disisih tu sebab lepas bercerai, lepas faktor kan. So masuk dalam kesan lah. tapi kalau yang Puan Syah cakap tadi tiada dorongan daripada keluarga tu dah boleh masuk dalam faktor tu. Ya, betul. Saya pun menganggap faktor. Tapi kalau tanggapan masyarakat ataupun tanggapan orang luar itu mungkin kita boleh masuk dari kesan terhadap wanita lah sebab dia of course dia Boleh juga. Ya, itu pun boleh juga tuan. Perspektif lah. Perspektif kan. Apa yang orang cakap apa semua mungkin tu. Kesan-kesannya. So, Tuan Anas cukup lah. tapi yang paling penting iaitu kesan terhadap negara. Ya. Kita pergi poin yang ketiga, kesan pada negara lah. So, dekat sini mungkin saya boleh bagi sedikit pandangan kepada saya. So, kesan-kesan yang terdapat isu yang perceraian ni, kesan terdapat pada negara mungkin kita boleh lihat di kalangan keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat. So, bila berlakunya perceraian, so macam Puan Farida dia cakap tadi, anak-anak akan jadi mangsa. Sebab kita boleh anggap sebagai anak ni adalah penerus generasi kita. So bila penerus generasi kita ni tersepit dengan depression, dengan dia punya pemikiran yang negatif, so mungkin menjadikan satu suasana yang tidak elok lah. Suasana yang negatif kepada masyarakat dan seterusnya menjadikan satu masyarakat yang sangat sebab kita boleh katakan masyarakat yang keruntuhan akhlak tu akan terjadi. Dia punya minda akan jadi negatif. So macam mana pandangan tuan-tuan dan puan-puan semua? Betul. Saya setuju lah. Setuju Jadi dengan pembangunan negara tu terbantuk lah. Sebab betul kita pasal ni generasi yang akan datang tu generasi yang tak berkualiti lah kiranya. betul. Sebab betul. anak-anak kita ni Betul. generasi kita kan. Okey tuan-tuan, saya boleh diterima. saya cuma minta pandangan daripada semua. Yang tadi yang Tuan Khairi maklumkan berkenaan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan anak-anak yang bakal menerajui masa hadapan. So dengan keadaan yang kita nampak tadi daripada kesan tersebut, dia akan memberi impak yang kurang baik pada negara lah. Tetapi keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat, macam mana tuan-tuan rasa? Sebab mungkin ada dalam, kalau kita tengok yang selepas bercerai ni, penglibatan ni tinggilah kan, penglibatan sosial untuk jalan mudah kan. So boleh tak kita masukkan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, boleh tak kita relatekan tentang
moral ataupun pandangan. Kalau tengok saya tengok yang Encik Haikal dan Encik Arwan kongsikan tadi berkenaan statistik yang daripada berita-berita harian tu, agama Islam nampak statistik yang tinggi kan. Jadi daripada kita merupakan negara Islam, mungkin tuan-tuan boleh bagi pandangan sikit. Kita negara Islam, Islamic country, tapi kes penceraian Islam paling rendah, sedangkan agama menekankan kepada kita untuk memahami perkara ni. Mungkin seorang boleh bagi contoh, bagi pandangan untuk saya record. Apa yang kesan terhadap agama ke, pandangan orang terhadap agama ke, macam mana? Mungkin Tuan Syafiq ada buah pandangan tu. Tuan Syafiq boleh, Tuan Syafiq? Okey. Okey. Sebab kalau tengok daripada segi agama kan, agama ni, sebab statistik yang Tuan Haikal kongsikan tadi, Islam ni ada dalam 60,000 something lah untuk dalam pandemik ni. Jadi pandangan Tuan Syafiq apa berkenaan Islamik ni, yang sedangkan negara Islam tetapi pencapaian Islam paling tinggi? Mungkin faktor kekurangan ilmu agama boleh menyebabkan penceraian ni, isu penceraian. Betul. Pendapat? Kurang ilmu agama Yes. Kurang didikan agama. Kalau macam terlalu terdedah dalam media sosial ikut trend kahwin cerai macamnya jadi macam Trending. ambil trending dah macam tu. Style lah, kena style lah macam tu. Persediaan. Kahwin Yes. muda, kahwin muda. Kahwin cerai tu style lah bagi budak-budak muda ni. Macam Kahwin faktor muda. media sosial, dalam media sosial pun ada juga tu sebab dia. So, Trend bercerai, awal macam tu, nak kahwin nak suka-suka. Yalah kahwin muda, tak ada pengalaman. Macam trend sekarang ni, isteri bully suami macam tu. Oh, mungkin Cik Syah, Puan Syah ada buat pandangan isteri bully suami tu? Isteri bully Oh suami my God. setuju lah. Yang tu setuju. Taklah macam dia macam tadi Cik Syafiq kata, dia kekurangan ilmu agama. Lepas tu dia main ikut trending je, macam apa dia nak buat dia buat, dia tak fikir dah. Perasaan pasangan. Maksudnya tak perasaan fikir tu panjang lah. tak fikir panjang. Satu lagi isteri kan kena hormat dekat suami. Itu Dia kan bawah agama. Dia dah tak ikut dah semua step-step macam tu. Dia patutnya agama menghormati antara satu sama lain tu. Dia main belasah je. Sebab tu berlakunya isteri bully suami tu. Isteri pergi kerja, suami Dia masak. kena ada saling menghormati. Banyakkan korang tak ikut gambar agama bab perkahwinan. Tahu kahwin je. So, point dia, Isteri sekarang tak takut suami tu ya. Okey, Tak mungkin ada kekurangan ilmu agama. Itu bawah kekurangan ilmu agama. so point dia kekurangan didikan agama lah, ilmu agama lah kan. Ya. Boleh Tuan Nas? boleh. Cuma saya masih lagi minta lagi satu point untuk saya masuk dalam infografik berkenaan kesan terhadap negara ni. Sebab kesan terhadap impact terhadap negara keruntuhan ni, kurang didikan agama, kesan dia ni, kesan terhadap nama. Adakah dia memberi kesan yang buruk lagi kepada ekonomi? Sebab apabila dua-dua stres, dua-dua berhenti kerja, dua-dua Bagi saya ya. Sebab bila dua-dua berhenti kerja, automatik kita punya kekuatan sumber manusia tu dah tak ada. So kita tak dapat menjalankan mungkin perniagaan. Sebab kita sering kali dengar lah, perniagaan ni antara satu punca pendapatan negara daripada cukai-cukai. So bila pendapatan tu dah tak ada, so mungkin cukai-cukai tu akan berkurangan lah. Mungkin tak banyak tapi sikit, mungkin sikit, mungkin banyak kita pun tak tahu. Mungkin kita boleh tengok dari segi statistik dikeluarkan oleh menteri-menteri yang berkaitan lah nanti. Nanti mungkin kita boleh kaji balik benda tu. Okay, next kita punya
So kita masuk kepada poin kita yang keempat lah. So Penyelesaian lah. poin yang keempat adalah solusi lah. Solusi ni kita lebih kepada Penyelesaian. pendekatan. Cara-cara yang terbaik untuk kita atasi lah masalah penceraian yang terdapat dalam era pandemik ni. Mungkin tuan suami kita ada buah pandangan ke? Okey, sebelum tu saya nak gambaran kat tuan-tuan supaya kita tak terpotong daripada tugasan kita. Okey. Solusi yang kita nak bagi ni kita kena ambil kira di dalam era pandemik. Yep, betul. Dalam era pandemik. Apa ke solusi? So dan solusi ni kita kena ambil dari tiga juga saya minta. Saya akan pecah pada tiga. Satu agama. Satu agama. Yang kedua daripada individu. Maksudnya daripada pasangan tersebut ataupun manusia lah, daripada keluarga dan sebagainya. Yang ketiga dari kerajaan. So agama, individu, kerajaan lah. Ya, betul. Okey, kita start dengan agama dulu. Okey, kita start pada agama. Mungkin kita tak payah pilih-pilih lah siapa-siapa yang mungkin ada buah pandangan. Dari segi agama kena selalu adakan ceramah di televisyen ke, media Tak, sosial. Boleh ke? minta maaf ni sekadar cadangan kan. Macam daripada sudut agama kita kena buat benda yang sepatutnya kita buat dalam rumah sama-sama. Starting dari situ lah maksudnya. Pendekatan. Solat, kan, mengaji sama-sama. Kita Meningkatkan ilmu agama lah. Tetapi itu dia lebih kepada pasangan nanti kan. Pasangan lah saya masuk. Individu lah kan. Kita starting daripada individu tu lah bawa kepada satu perubahan yang besar lah. Maksudnya kepada ni. Kalau kita nak ambil daripada luar tu untuk ni ke dalam rumah, kita bawa isu ni daripada dalam rumah lah. Punca asal sebab apa cerai tu berlaku. Daripada situ kita ubah sikit dia punya ni solusi dia cara sebelum bercerai. Saya letak solat, belajar ilmu agama. Belajar sama-sama kan. Bawakan benda tu sama-sama. Kalau dari segi individu tu counselling boleh ke? Tapi kalau meluas ni, kira adakan majlis-majlis ceramah, bab perkahwinan, perceraian apa. Tapi kan? maksud tuan ini ceramah dan Google Meet yang macam buat sebab era pandemik ataupun daripada media sebab era pandemik kan ceramah tu jadi macam ni lah untuk online ni lah, sekadar online. Online ada, mungkin dalam TV, dan media sosial. Sebab kita boleh tengok Facebook sekarang banyak ustaz-ustaz berdakwah melalui online. TikTok Facebook kan. TikTok YouTube live tu lagilah. Ya? YouTube pun ada. Mungkin media massa lah sebab di era pandemik ni mungkin kita nak menganjurkan satu perhimpunan tu terbatas dengan sekatan-sekatan yang ada lah sekarang ni, kekangan lah. So mungkin keadaan tak sesuai lah. Betul. Bila melibatkan perhimpunan yang ramai apa semua. So mungkin dekat faktor agama tu kita boleh highlight kan ataupun kita ketengahkan macam mana cara ceramah melalui online ataupun secara live. Menghadiri ceramah online. Dalam TV ke, akhbar. Sebab sekarang ni semua rata-rata budak kecil pun ada handphone. Yes. Kecil pun ada Facebook. So media sosial ni memainkan peranan penting lah dalam membantu untuk menyampaikan mungkin ilmu-ilmu agama kan. Untuk atasi masalah perceraian ni. Boleh tuan nak? Boleh tuan. Saya setuju dengan tuan-tuan semua berkenaan agama dan cuma kita ada satu poin iaitu poin kerajaan. Tetapi sebelum kita nak pergi ke poin ni, saya nak balik kepada poin yang tuan-tuan bagi tadi berkenaan agama tu, berkenaan ceramah daripada media massa, ceramah online, Facebook, menggunakan aplikasi-aplikasi dengan memberi pendedahan berkaitan. Tetapi kalau ikut PA kita ni,
betul, cuma penyelesaian atau solusi itu tersebut mestilah mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan ataupun rukun negara. Jadi mungkin tuan-tuan boleh bagi ataupun boleh dapatkan daripada negara itu sendiri ataupun daripada falsafah-falsafah yang dikeluarkanlah oleh tokoh sebelum ni. Sebagai contoh, mungkin kita tak dapat bincang di sini. Nanti saya akan bagilah kat tuan-tuan semua tugasan siapa yang akan cari benda ni ya. Cuma poin yang ketiga, kerajaan. Apa tindakan kerajaan yang perlu dalam menangani permasalahan? Mungkin kita boleh petik ni Menteri Pembangunan Wanita, Datuk Nuraini. Boleh mengadakan satu program. Jalankan satu program kesedaran. Kesedaran. Tapi kalau time pandemik ni susah kan nak adakan program, betul tak? Saya rasa Online. Oh, Saya rasa online. kerajaan Dari segi dalam online lah. kerajaan kena buka peluang untuk pasangan ni buat satu berniaga secara kecil-kecilan untuk bantu jana pendapatan ekonomi macam tu lah lebih kurang. Tuan-tuan Di setuju tak? pesanan mesej-mesej. Kalau saya kata kita perlu memohon pada kerajaan untuk meningkatkan bantuan-bantuan kerajaan. Sebab Setuju. kalau kita tengok dia tadi adalah banyak daripada kewangan. Ya, betul. Kan? Jadi kita boleh bantuan kerajaan lah daripada bentuk kewangan. Ya. Membantu dari segi kewangan lah. Ya, Kaunseling. meningkatkan bantuan. Betul. Okey, ini dari segi bentuk kerajaan daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri lah. Tapi dari kalau kita tengok tadi kan statistik yang saya cakap berkenaan agama Islam tu tinggi dengan jumlah dia yang tinggi. Jadi apa tuan-tuan punya rasa solusi yang boleh kita ambil daripada Jabatan Agama Islam perlu buat untuk kita masuk di bawah kod kerajaan ni? Apa Jabatan Agama? Selain daripada adakah program-program, apa yang boleh buat? Khidmat kaunseling daripada Jabatan Agama. Betul? Sebab kita sedia maklum, walaupun kita terdapat kekangan untuk kita membuat satu program, tapi still lagi kerajaan membenarkan untuk kita buat satu program tu dengan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Contoh, mungkin perhimpunan program tu dihadiri oleh 40 orang pun dah memadai. So kita mungkin Jabatan Agama boleh dapatkan satu target di mana yang kritikal. So dia yang kritikal tu mungkin dia boleh bawa ke Jabatan Agama Islam untuk diberi khidmat kaunseling. Saya rasa tak ada masalah tu sebab sekarang ni semua based on prosedur je. Ikut prosedur still lagi boleh carry on kita punya program kan. So tak ada alasan lah untuk Jabatan Agama untuk menidakkan ataupun tidak mengadakan satu program yang boleh memberi kesan yang baik dalam isu yang kita sedang bincangkan. Dari segi solusi pula, apa tuan-tuan pendapat tuan-tuan berkenaan rukun negara? Mungkin daripada rukun negara kan, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada Raja dan negara, keluluan perlembagaan, kedaulatan, undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Mungkin kita boleh ambil kepercayaan pada Tuhan yang first lah kan. Sebab kalau kita tengok yang dia minta daripada PA kita mengikut kerangka falsafah pendidikan. Kalau kita faham tentang falsafah pendidikan kebangsaan ni, dia ada satu berterusan ke arah perkembangan. Dan solusi yang tuan-tuan bagi ni betul semua. Cuma mungkin saya nak relatekan dengan PA ni berkenaan rukun negara. Mungkin saya boleh ambil yang satu lah kepercayaan kepada Tuhan. Okey tuan-tuan, kita pun dah bincang. Yang terakhir adalah bahan rujukan lah. Wow, okey. So
So bahan rujukan ni mungkin pandangan saya lah. Mungkin kita boleh tengok rujuk daripada Media massa. Media sosial. Okey, boleh juga. Google. Okay. Bagi saya macam lebih kita rujuk pada Google Scholar. TikTok. Google Scholar ni terdapat banyak arkib-arkib perpustakaan universiti-universiti yang masuk dalam Google Scholar tu. Mungkin kita boleh rujuk dalam Google Scholar. Google apa Scholar tadi? paling banyak. Scholar. Google Scholar. Scholar. Situ banyak artikel-artikel apa? Orang cakap banyak kan. Yang official. Dan yang terbaru banyak kat situ. Tapi mungkin ada terhad sebab Google Scholar ni dia memerlukan kita punya akses. Ada ID, ada password dia. Tu bergantung kepada perpustakaan universiti lah. Mungkin kita boleh akses benda tu nanti. Laman web boleh juga Laman web boleh. Contoh berita harian. Banyak sekarang ni akhbar-akhbar yang menyiarkan tentang isu-isu perceraian ni. Portal Jabatan Agama. Portal Jabatan Agama boleh. Jabatan Perangkaan Negara. Akhbar pun boleh kan? Facebook sendiri pun saya rasa kementerian pun dah ada Facebook sendiri kan. Maksudnya yang dia update Telegram tu untuk sumber, untuk info-info yang ni je lah kan. Saya rasa banyakkan Facebook pun ada kan? Facebook pun dah update. Tuan-tuan, kita pun dah bincang semua berkaitan 5 perkara penting yang ada. Jadi saya nak bahagikan tugas dan saya dalam tempoh seminggu lah untuk tuan-tuan dapatkan ni sebelum kita jadikan satu infografik. Tuan-tuan perlu serah kepada saya lah. Okey, untuk yang pertama tadi berkenaan statistik dan statistik ni, saya sendiri dengan Arwan akan dapatkan statistik ni. Kita akan carilah statistik ni, saya dengan Arwan untuk statistik siapa? Saya dengan Arwan akan dapatkan statistik. Okey, Anas dengan Arwan Okey. Untuk kesan ni, sebab kesan ni dia terbagi bertiga tadi, jadi saya cadangkan untuk Tuan Suhaimi, Puan Faridah dan Puan Syafiza untuk dapatkan maklumat-maklumat tentang kesan. Untuk kesan. Okay. Dan faktor pula, faktor dia, faktor ni saya minta Tuan Azhar, Tuan Syafiq dan Tuan Izraf untuk dapatkan maklumat itulah. Maklumat tentang faktor-faktor berlakunya perceraian di dalam era pandemik ni. Okey. Solusi? Okey, untuk solusi saya minta Tuan Khairi dengan Haikal untuk dapatkan solusi-solusi dan pastikan solusi tersebut mengikut kerangka falsafah kebangsaan lah. Pendidikan kebangsaan. Dan rujukan ni mungkin tuan-tuan boleh hantar kepada Tuan Rohaizat dan Tuan Rohaizat akan bantu saya dengan Tuan Arwan untuk kita siapkan dan selain itu dengan Tuan Syafiq untuk buat rekodkan balik kita percakapan tadi dan masukkan dalam YouTube. Dan kita kena link tu serah kepada saya untuk saya serah kepada. Boleh tuan-tuan? Okey, boleh. Boleh. Baik tuan-tuan semua. Okey. Okey, boleh. Boleh semua kita on camera untuk kita screenshot. Siapa boleh minta screenshot? Siapa yang pakai laptop? Boleh laptop. Kejap. Tak boleh lah. Okey. Handphone sikit. Dah kan? Okay, ready? Okay. Okey, 1, 2, 3. Okey, nice. Okey. Boleh stop Ambil gambar ke tadi? Alamak, tak clear. Oh, lagi sekali ke? Okey, lagi sekali lah. Kalau ada orang tak ready. Comel-comel sikit. Sekali lagi lah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, Tuan Khairi boleh stop record.
Okay, so saya nak ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni, walaupun saya tahu memang di kalangan kita ni sibuk dengan kerja, dengan apa, ada yang tengah bertugas. So terima kasih banyak-banyak diucapkan. So harap dengan perbincangan yang kita telah buat tadi dapatlah kita menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. So harap kita akan berjumpa lagi di perbincangan yang seterusnya. So kita round table, ada apa-apa soalan ataupun ni sebelum saya tutup rekod kita? Sabtu tu saya minta tambah satu je lagi. Okey. Untuk tunjukkan tu, saya minta pada tuan-tuan semua, ini untuk semua lah. Kalau tuan-tuan semua ada kawan-kawan yang mempunyai pengalaman dan berpisah waktu pandemik, kita boleh masuk dia sebagai rujukan Oh, live lah, live. Live. Okay, Kerry, itu je dari saya. So tuan ni Arwan? Itu saya tak ada apa-apa lagi lah. Nanti kita sama-sama siapkan lah tugasan yang diberikan lah. Okey, terima kasih Tuan Arwan. So Tuan Izra? Saya tak ada apalah. Sama-sama bagi kerjasama lah. Tu je lah. Okey, terima kasih Tuan Izra. So Tuan Syafiq, ada apa-apa yang nak cakap? Saya tak ada apa. So saya harap kita dapat siapkan lah tugasan kita ni. Okey, Tuan Rohaizat? Ini pun tak ada apalah. Itu je lah. Okey, Tuan Suhaimi? Tak ada apa-apa. Okey, Puan Syafiza? Tak ada apa-apa. Hope kita dapat buat dengan baik lah. Okey, dan Puan Farida? Tak apalah setakat ni. Okey, Tuan Haikal, last kali. Tuan Haikal, ada lagi ke? Saya bukan tuan, saya jaga Haikal, saja. Tuan Haikal mana Tuan Haikal? Tuan Haikal? Okey, so far alhamdulillah. Alhamdulillah so far okey. Semoga dipermudahkan urusan semua insya-Allah. Amin, amin. Okey, so Amin. kalau macam tu kita boleh beransur bersurai apa semua. So lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. So semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. terima kasih semua. Okay. Geng, nak bincang Kerry. Ya. Untuk pembentangan Terima kasih. yang peralatan tu kawan bentang kan besok yang kelas tadi. Tuan kena bentang lah.